كل يوم بكتب أمنية وبتمنى إنها تتحقق. أكبر أمنياتي إني أحصل على الدفء بهالشتوية الباردة، وتحققت اليوم هي الأمنية. فرحت كتير بس بنفس الوقت زعلت. زعلت لأنه في شخص بحبه كتير، هو لحاله وهلأ بيكون بردان. بابا جاي أقولك في شخص إجا من ماليزيا وجاب لنا الدفا معه، ووعدنا ما نبرد بهي الشتوية. بابا انت كنت مصدر الدفا إلي ولأخواتي وحتضل. بتمنى انك تكون دفيان، بتمنى انك تكون دفيان، تكون دفيان. Alhamdulillah kembali dalam Assalam Biz. Bila kita dah tahu kita dah di penghujung tahun ni, dah bulan Oktober, dah masuk hujung tahun ni adalah musim sejuk di hemisfer utara, termasuklah di Syria. Bayangkanlah pelayan-pelayan Syria yang dalam keadaan kesusahan tu bagaimana mereka dah menghadapi cuaca sejuk yang mencecah negatif. Jadi kita di sini kita nak sampaikan kehangatan kepada Syria. Jadi kita bersama dengan Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Luqman Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustaz sendiri pernah ke Syria Alhamdulillah. Ya. Jadi bila kali terakhir Ustaz ke Syria? Saya kali yang terakhir pada awal tahun ni lah, bulan Januari 2020. Ya, sebelum PKP Ya, betul. Sebelum betul. PKP. Jadi apa Ustaz cerita sikit pengalaman Ustaz berada di sana? Okey. Pertama sekali ketika mana saya datang, apa yang menjadi satu ketakutan lah kepada saya apabila saya melihat bagaimana orang-orang yang memerlukan, saudara-saudara kita yang kita kata menghadapi kesusahan dalam hidup, terpaksa berpindah, menghadapi kefakiran, tetapi dalam masa yang sama mereka mengharapkan kepada kita yang baru datang untuk membantu, tetapi kita tak mampu untuk berikan sesuatu yang mereka hajatkan. Itu yang paling saya risaukan. Dan Ustaz dapat lihat dengan mata Ustaz sendiri depan mata keadaan diorang. Bulan 1 pun sejuk kan time tu Betul. Masa kami pergi tu memang turun salji. Turun salji. Ya, betul. Suhu tu berapa time tu? Kalau sekitar -5. -5, masya-Allah. Subhanallah. Jadi dalam keadaan di sana adakah cukup sistem pemanasan diorang di sana? Itu yang menakutkan kita apabila kita melihat sendiri. Sebelum kita datang, kita tak jangka yang kesusahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita itu begitu besar dan keperluan mereka begitu mendesak. Jadi apabila kita datang dan kita lihat sendiri bagaimana mereka hidup dalam yang pertama sekali dalam kefakiran. Kefakiran yang mungkin sebelumnya kaya berubah 180 darjah menjadi orang yang susah-susah-susah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kemudian yang kedua, kita tengok mereka dalam keadaan kesusahan menghadapi pula kesejukan, yang kesejukan itu di luar kita kata kemampuan untuk mereka tahan kalau tak ada pemanas, kalau tak ada baju yang tebal yang melindungi mereka daripada kesejukan tu. Jadi ketika mana kami lihat dan kami cuba untuk bantu sedaya upaya, tetapi keperluan mereka itu terlalu besar untuk kita liputi semua bantuan yang kita miliki waktu itulah. Jadi kita maksudnya apabila saya melihat dan itu sesuatu yang bagi saya cukup menyedihkan. Menimbulkan kesedaran kepada kita cuba di Malaysia kita perlu bantu mereka di sana. Saya terfikir bagaimanalah dekat sejuk tu orang-orang tua, kanak-kanak, bayi, bagaimana keadaan mereka di sana dalam keadaan yang begitu daif sekali. Betul. Yang pertama sekali kita kena tahu yang kebanyakan yang berada di kem-kem ini adalah anak-anak kecil dan wanita ibu tunggal. Ibu tunggal. Ya, sebab kebanyakan suami-suami mereka
ada yang ditangkap, ada yang kita tak tahu bagaimana keadaan mereka. Dan mereka ini dalam keadaan kefakiran, kesejukan yang bersangatan. Kami melihat sendiri kemah-kemah yang mereka duduk, yang kemah ni taklah macam rumah tuan kan. Maksudnya kalau kata dalam beberapa bulan dia dah mudah koyak kain dia, kemah. Jadi bila kita tengok banyak kemah-kemah yang kita masuk dan kita cuba ziarah, ada tampung-tampung yang sentiasa diperbaharui. Sebab mereka tak mau bila hujan air turun. Tapi kalau yang kita kena faham bila musim sejuk ni, satu saja lubang yang mungkin sebesar ini, tetapi kalau masuk dia mampu memberikan kesejukan yang cukup kuat di dalam tu. Jadi tanpa pemanas, tanpa sesuatu yang memberikan sedikit kehangatan kepada mereka, itu satu mimpi yang cukup menakutkan. Masya Allah, subhanallah. Baik, kita fahamkan tahun lepas pihak daripada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah membantu 80,000 penduduk Syria. Jadi mungkin tahun ini pula apa targetnya? Target kita pada tahun ini, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba untuk mencari dan membantu seramai mungkin. Yang target kami sekitar 150,000 keluarga. 150,000 keluarga, bertambah. Hampir double daripada... Hampir double. Dan maksudnya satu keluarga tu mungkin sekitar dalam 5 atau 4 orang lah. Ya, sebab kalau kita perhatikan, satu kemah itu mungkin yang duduk dalam kemah itu bukan satu keluarga, 3 keluarga. Jadi kalau kita mampu untuk berikan bantuan yang lebih, maka ada sedikit kita kata kurangkan kesukaran untuk mereka hidup di sana, insya-Allah. Jadi boleh Ustaz kongsikan pakej bantuan yang disalurkan? Okey, yang paling utama sekarang ini adalah kita cuba bantu untuk kita ringankan, pertama sekali untuk meringankan kesejukan itu, untuk memberikan sedikit kehangatan dalam bentuk bahan pemanas, heater, kayu api untuk mereka bakar dan memberikan sedikit kehangatan. Dan yang kedua, kalau tak mampu ataupun mungkin pilihan yang kedua, kita berikan selimut. Sebab tanpa selimut agak sukarlah hidup di sana. Dan yang ketiga, antara keperluan yang sangat mendesak yang mereka perlukan adalah makanan asas. Makanan asas adalah kempen utama kita untuk kita bantu sekurang-kurangnya dengan makanan, badan kita dijaga dari dalam dengan makanan yang mencukupi, insya-Allah lebih sukar, kita kata lebih mudah untuk kita menghadapi musim sejuk di sana, insya-Allah. Ya, jadi kepada rakyat Malaysia yang nak membantulah mereka di Syria ni, bagaimana cara salurannya? Okey, kita yang pertama sekali, untuk yang paling mudah kita boleh membuat tajaan dan sumbangan melalui website kita yang kita sediakan khusus untuk musim sejuk ini, iaitu musimsejuk.my. Dan kita boleh tengoklah dipaparkan di kaca televisyen kita bagaimana nombor telefon yang ada di sana, 017444595 dan begitu juga 396 8840. Ya, betul. Ya, itu dia hotline dan juga website www.musimsejuk.my. Baiklah, mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz kepada penonton. Jadi harapan kami di Peduli Insan, marilah sama-sama kita berganding bahu untuk kita bantu saudara-saudara kita yang mereka bukan minta untuk mencari kemewahan, tetapi mereka hanya harapkan sedikit bantuan untuk mereka keluar daripada kesukaran yang begitu kuat dan keras yang mereka hadapi ketika ini. InsyaAllah. Semoga kita dapat membawa kehangatan kepada mereka. InsyaAllah, itu harapan sampaikan kehangatan kepada Syria dalam keadaan musim sejuk di sana. Jadi sama kita boleh dial nombor tertera dan juga boleh pergi pada Facebook yang tertera juga di kaca TV anda. InsyaAllah sama-samalah kita membantu saudara Islam kita di sana yang sedang berhadapan dengan ujian Allah SWT. Dahlah susah payah dengan peperangan, dengan COVID-19 juga di sana, dan kini tiba musim sejuk pula. Jadi satu lagi cabaran kepada mereka. Sama kita bantu meringankan apa yang kita mampu, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Luqmanul Hakim dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Baiklah, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.